Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa khususan ila mu'allif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kembali pada muka surat 7 pada baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal, iaitu satu perceraian masalah yang baru. Satu fasal pada menyatakan qada hajat. Ni lagu mana cara kita ni nak selesaikan qada hajat kita. Qada hajat ni kita tandah tu lah. Sama ada kita buang air kecil atau buang air besar. Bukan hadas besar hadas kecil. Hadas besar hadas kecil tu hak masalah kena berwuduk dan ataupun kena mandi wajib. Hak tu lain. Qada hajat di sini maksud katanya buang air besar ataupun buang air kecil. Bahasa kampung kak nak pergi tandah berok kecing. Tu lagu mana cara kau dia. Jadi maksud katanya di sini kita faham tiap-tiap keadaan kita di atas muka dunia ni kita kena buat dengan cara hak Tuhan kehendak. Bukan dengan cara kita rasa-rasa Tuhan kehendak, tapi dengan cara hak betul-betul Tuhan kehendak. Jadi kita nak tahu lagu mana cara betul hak Tuhan kehendak ni, kita kena tengok perkataan ahli ulama lah. Tak boleh kita nak buat seka-seka. Lagu ni bukan hak Tuhan kehendak. Cara kita basuh najis, cara kita ambil air semaya, cara kita semaya lagu ni kot. Tak boleh buat begitu. Kerana awal dah di dalam mata Zubat tu dia ajar ke kita. Wa kullu tiap-tiap orang yang beramal dengan tak ada ilmu, amalannya itu ditolak dan tidak diterima.
Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tak ada ilmu, berjuruh dia beramal, tapi bab ilmu tu tak berjuruh mana, tak saya nak cari. Ni a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia ditolak, dia tidak diterima. Ni hak bimbang. Jadi masalah kita nak ibadat semaya ni, hak pertama sekali kita kena sesal lain daripada kita nak kena air, kita nak kena sesal dalam tandah tu. Lagu mana cara nak bui kenal kata kita ni basuh berak tu sesal kau tak sesal lagi. Ni ada setengah orang lepas pada dia basuh berak gapo kan dia cium tangan sat ni. Oh busuk lagi. Jadi sedekah benda tu kalau kita tengok dalam kitab tak ada disuruh. Bahkan dalam kitab kata makruh nak kita duduk cium benda-benda begitu. Lepas tu kita nak bicara lagu mana kata kita ni sesat dah daripada suci dah daripada duk basuh berak. Aning hak kita nak kena ngaji. Maka ulama kata kita saat ni tu kalau orang jatuh ni kena ingat kena tanda. Dah. Kalau kita ni orang jatuh, siapa serah kasar. Tu. Kalau kita ni orang tino, siapa serah licin. Basuh berak tu nak wis suci tu duk gitu. Tu barulah kita tahu kata kita ni suci dah pada basuh berak. Sebab itulah ni adik ulama kita duk kata, orang lon ning bukan nak kecek bab semaya puasa. Bak hok duk dalam tandah tu pun tak sesal lagi. Hok jolo. Apa kita kata jolo? Sebab orang kita ni kalau tanya dia, "Cem mana kata demo basuh berak tu sesal tak sesal lagi?" Dia kata tak bang. Nak. Aju tunjuk kitab mana suruh ambil bang ni weh. Ni bukan cerita Piramli ni. Nak ambil bang, nak ambil rasa ni. Tu maksudnya kita kena asas sekali, kena kenal anak kita ni. Awal mek basuh berak tanda kata suci dah musra kasak kalau hak mek kalau hak awal kalau hak mek ni hak puan ni mu basuh berak saat ni tu musra leci tu sesal lah daripada basuh berak saat ni. Jadi ulama ni mari duk hurah khusus nak pula. Orang kita dia agah dia serah dia ni sesat dah bagi fardu ain, padahal awal-awal orang duk ngaji fardu ain tu tak sesat lagi. Nanti dia serah alim dah. Duk kritik alim ulama lah. Basuh berak tak sesat. Nak kata kau alim ulama. Tak. Tak pandai. Faslun pada menyatakan qada hajat. Bermula hukum qada hajat itu 3 perkara. Ada hukum dia weh. Ulama kita. Pertama sunat. Hak mana kata sunat tu nanti nak teranglah. Dan keduanya makruh. Ada perbuatan yang sunat masa kita duk qada hajat. Ada perbuatan yang makruh. Maksud kata makruh ni ma yusabu ala tarkilah. Buat boleh pahala kalau kita tinggal. Wala yu'aqabu ala fi'lih, dia tidak berdosa kalau kita buat. Berbeza dengan haram. Haram yusabu ala tarkih, tinggal boleh pahala, wa yu'aqabu ala fi'lih, buat berdosa. Tu. We lepas dulu ta'rif hukum syarak ni nak kata kau ahli ulama pun. Baru nak kecek bid'ah tak bid'ah. Antu duk kecek bid'ah dah tahlil. Tu tanya definisi haram gapo makruh ni gapo tak lepas lagi. Tak pandai weh. Dan ketiganya haram. Ada waktu-waktu sunat. Dalam ada perkara hak sunat, ada perkara hak makruh, ada perkara hak haram. Maka qada hajat yang sunat itu 10 perkara. Ada 10 perkara hak sunat masa kita nak qada hajat. Mana? Pertamanya hendak memakai carpu.
gapo ni? Iaitu pakai selipar. Nak masuk tandas tu sunat kita pakai selipar. Bapa sunat pakai selipar? Tak payah hoyak dah lah. Ni, tempat kotor, tempat najis, tempat setel duduk situ. Jadi sunatlah kita masuk dalam keadaan kita tu pakai selipar. Kalau kita jalanlah ke tanah tu pun kita pakai selipar, kat tanah tu dia tak ada lah najis. Ni di tandas ni memang duduk main tempat najis. Tu kata sunat kita memakai selipar atas dasar kebersihan. Saat ni lah. Keduanya menutupkan kepalanya. Nak masuk pergi pak tandas tu, tutup kepala. Ikutlah tutup dengan berapa pun. Tak ikut, tak ada masalah, tutuplah dengan berapa pun. Asal katanya tutup. Cuma hok molek juga, jangan buat masuklah pagi hok kita nak semaya tu dalam tandas. Tapi kalau katanya orang panggil tiba-tiba kita ni rasa nak kecing, nak berak tiba-tiba tu, tu nak buat lagu mana? Masuk gi lah weh. Hok semoleknya kita pakai yang lain sebab tempat tu tempat tak molek. Nak cermat kalau kata tak ada terdesak sangat, saling kalau terdesak masuk gi pun tak apa. Jangan pakai hok kita duk semaya pun. Tengok keadaan. Ketiganya menghadirkan air. Ni jarang orang kita buat ni. Pok dua saat ni pun tahu tapi tak buat dah orang kita. Dah. Yang ketiganya menghadirkan air atau batu atau barang sebagainya. Barang sebagainya ni maksud kata barang-barang hok nak mensucikan najis tadi. Batu, kayu, hok tu barang hok kita nak istinja tu. Kita nak bersihkan najis kita tu. Jadi sunat sebelum pada kita masuk ke tandas tempat nak berak saat ni tu, pasti ke air tu ada kalau bolehnya. Hok molek lagi biar ada air dalam bekas. Tu molek lagi sebab apa? Sebab air pahit ni kadang-kadang masa ada lah tiba-tibanya berona tak ada. Air tu enjin kau berona tiba-tiba masa nak masuk tak ada air. Tu moleklah kalau kita ada bekas dah. Bekas hok tak ada air. Jadi tak serabutlah lepas pada nak buat air kecing, air besar, buat kecing berak ni. Lepas pada buat air besar, buat air kecil ni. Tak gaduh dah sebab air tu ada. Ni. Ataupun kalau kata tak ada lah air gapo semua, guna dengan batu. Dia istinja ni maksud kata kita suci ke orang panggil kemaluan kita lepas daripada kita kecing atau berak ni dengan 3 keadaan ulama sebut. Ni pun kita ada bahas dah dalam pengajian panggil hak sebelum pada ni. 3. Mana? Yang pertamanya alat istinja serta air. Hak ni hak paling afdal. Maksudnya alat istinja hak selain air kemudian kita guna air. Hak ni paling molek. Contoh kita ambil batu, kita buai dulu maaf lah. Tak. Kita buai dulu najis hak ada, tak kira lah. Air kecing ke, tahik ke. Najis saat ni, kita buai dulu, barulah kita basuh guna air. Hak ni paling afdal. Orang kita cara buat hak ni. Yang keduanya, istinja tu, hak super sekala kita duk buat, iaitu guna air semata-mata, tak guna benda lain. Hak ni kurang molek dah sikit. Hak paling kita kata hak tahap 3, hak kata tidak afdal laginya, iaitu kita gunakan alat istinja selain daripada air. Boleh, tak ada masalah. Walaupun waktu tu waktu ada air. Waktu tersebut ada air, tapi kita nak guna batu, tak ada masalah. Nak guna tisu pun tak ada masalah. Bila cukup syarat lah. Mana syarat alat istinja tu? Kasar, keras, tidak dimuliakan, dia bukan najis. Jadi tisu saat ni tu gapo hak tak ada di dia. Kasar dah, tak dimuliakan, bukan jenis makanan ke, dia bukan jenis najis. Kemudiannya tak orang panggil keras. Keras saat ni kita gupar, kata guru kami gupar tisu saat ni jadi keras pun batu juga. Jadi boleh buat alat istinja, nak kata begitu.
Boleh kita nak buat sebagai alat istinja. Jadi cuma ada syarat-syarat dia lah. Kalau kata kita nak guna alat istinja selain daripada air, ketika mana ada air, ada beberapa syarat dia lah. Ada beberapa syarat. Di antaranya najis tu jangan kena pada tempat lain lagi. Jangan siapa najis tu kering dah. Tu dalam kitab hak kita pernah daurah Safinatun Najah tu ada secara detail dia sebutkan. Baik, susah situ. Jadi masa kita nak berak ni, kita kena hadirkan air. Sunat. Tak? Sunat. Ni gaduh nak kecil nak berak. Lepas pada kecil berak barulah tahu air tak ada. Susahlah. Duk menepik tanah. Oi, ada orang duk luar tu. Malu. Kalau nak beranak tak apa lagi. Cuma dia kadang-kadang adalah waktu-waktu kita ni nak geruh kita tak teringat. Nak terkecing sangat ke, nak terberak sangat ke, tu mungkin ada. Cuma sokmo-sokmo biarlah kita saat ni tu sentiasa dengan menghadirkan air masa nak kecing dan berak. Keempatnya, mendahulukan kaki kiri tak kala masuk ke dalam jamban. Bahasa dia tandas lah bahasa orang standard lah ni panggil tandas. Jadi tempat-tempat tok mulia bukan katanya jamban saja. Pasar-pasar, tempat-tempat hok jadi orang panggil nak jadi kepada maksiat, maka kita kena masuk ke kaki kiri dululah. Sebab tu Pak Salafun Salih dulu mereka tak suka nak berjalan di pasar-pasar tempat membeli belah gapo ni. Kerana tempat tu nak jadi ke maksiat tu ada. Jadi mereka dulu zaman Salafun Salih dulu pergi beli barang gapo hak perlu saja. Supaya kita orang jatuh nak buat lah ni lah. Moga orang tina tak pergi pasar dah ni, orang jatuh yang pergi duk cari barang. Tengok senalih gapo nak beli, pergi cari selalu cari balik. Bayar dululah, ada balik. Kalau kita musim sebelum lockdown ni guano perangai kita pergi pasar tu dalam keadaan tak tahu nak beli gapo. Saja nak pergi berjalan. Bahkan ada istilah-istilah kita ni nak cuci mata. Tu benda-benda hak tak digalakkan pada agama. Jadi kita kena hindarkanlah. Baik. Keempat, mendahulukan kaki kiri tak kala masuk ke dalam jamban kawasan kita nak qada hajat tu, masuk ke kaki kiri, keluar kaki kanan. Hak ni makruh dah. Cuma walaupun kata makruh, orang kita tak ramai hak boleh buat. Tak ramai nak cermat, tak ramai nak berjaga-jaga dengan buat benda saat ni tu. Kerana menganggap benda tu biasa. Jangan. Sekecil mana pun sunnah, maksudnya pada pengamalan dia tu, kita kena besarkan, kerana itu termasuk daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lebih lagi kalau kita nak kena tengok, perhati. Kita masuk jamban saat ni, tandas saat ni kaki kiri. Jangan tu pakai selipar kaki kiri. Selipar ni kita kena mula dengan kaki kanan. Jadi masuk jamban tu kaki kiri, letak dulu atas selipar, cuma sauk kaki kanan dulu, barulah kaki kiri. Benda-benda ni kita kena ambil jagalah. Tanda kita ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita keluar tandas tu, kita keluarlah dengan kaki kanan. Kelima, mendahulukan kaki kanan tak kala keluar daripada tandas tadi. Bila keluar tandas tu, kita dahulukan dengan kaki kanan. Jikalau qada hajat di padas sekalipun, ni dia panggil royah. Dia di antara kitab Jawi ni juga dia mudah sikit dengan kitab Arabnya. Hak bahagian ni lah kita boleh cek in tadi tu, jika saat ni tu, jika royah ke, jika qaid. Kalau jika tu royah, maksud kata sehingga-hingga, dia akan letak belakang tu sekalipun. Maksudnya kena dahulu ke kiri daripada kanan kalau nak masuk kawasan kita nak qada hajat, walaupun di tempat padan yang luas. Jadi padan yang luas saat ni tu kita letaklah satu-satu benda hok jadi pelindung masa kita nak qada hajat tadi. Jadi bila kita nak pergi pada tempat tersebut,
Kita masuk, kita guna ke kaki kiri dulu. Tu. Walaupun pada luah pun gitulah. Keenam, cuma kalau kita hidup berok dalam hutan ke berapa ni, tiba-tiba kita ni ada nak masuk kebun ke, ataupun kita ni sesak dalam hutan ke, waliyadzubillah. Jadi kita ni nak kecing ke, nak qada hajat ni, lagu mana? Kena perhatilah. Kena perhati ke lubang-lubang tu, sebab binatang duduk situ tu bahayalah. Jangan mudah-mudah. Keenam, dengan bertinggung serta menduduk ke kaki kiri dan mendiri ke kaki kanan. Duduk tinggung dia kata. Duduk cakung ni. Apa kita sekarang tandah ramah duduk berok, duduk qada hajat lon ni dengan cara duduk supaya kursi ni. Duduk hak tu tak molek, kurang afdal. Dia hak ni hak nak jadi kau buasi, kau berapa penyakit lain ni, tak ikut cara hak dianjurkan dalam agama kita. Jadi dalam agama saat ni suruh duduk tinggal, duduk cakung hak supaya kita duduk tandah cakung ni lah. Dalam keadaan lagu mana posisi kaki kita ni. Dalam agama ni bukan main lagi. Nak qada hajat pun ajar lagi. Dalam keadaan posisi kita, kaki kiri saat ni tu kita duduk ke, kaki kanan ku kita diri ke. Gitu. Kaki kiri gitu, kaki kanan di atas gitu. Diri ke kaki kanan kita. Dengan menghantarkan segala anak jari kaki kiri pada bumi. Anak jari kaki kiri ni semua di atas bumi, serta meninggikan tapuknya. Tapuk kaki kiri. Tu dia ayat kalau kita sunat, menduduk ke kaki kiri dan mendiri ke kaki kanan. Gitu ni. Kaki kanan duduk diri gitu, kaki kiri duduk gitu. Tu hak sunat. Dalam keadaan jari-jari kaki kiri ni pada bumi dan meninggi ke tapuknya tapuk kaki kiri. Dek gitulah. Nak buat lagu mana contoh. Ni. Pahas sendirilah tu Ketujuh, menjauhi daripada mata manusia. Molek gi tandah ni tempat qada hajat ni tempat jauh pada orang. Tapi keadaan kita sekarang ni tandah pun dalam rumah. Jadi tu kurang molek sebabnya dia bau dia. Tak. Jadi agama ni seboleh-bolehnya kita ni nak jaga ke maruah kita ni. Kalau kita masuk tandah tu, bau busuk tu tak pergi ke orang. Kemudian kalau kata kita buat angin masa nak berok kau contoh kata bunyi tu tak sampai ke orang. Kerana nak jaga ke maruah kita. Nak jaga ke maruah tadi. Tapi nak buat lagu mana suasana sekarang ni, tandah tu duduk dalam rumah, duduk dekat dengan dapur pula. Duduk tepi bilik pula. Jadi nak buat lagu mana dah tu. Kalau boleh tandah tu duduk luar sikit, tu lebih molek. Ketujuh, menjauhi daripada mata manusia sekira-kira jangan kedengaran suara najis yang keluar itu. Najis duk keluar tu biar orang tak bunyi tak. Ni kalau kita dekat dengan orang bunyi suara najis duk keluar, jadi tak sedaplah dia jadi maruah kita saat ni. Agama nak suruh jaga ni. Dan jangan mencium baunya. Jadi bila kita saat ni tandah tempat kita nak qada hajat ni duk jauh daripada orang tak baulah busuk najis kita. Gitu ni. Tapi kalau duduk dekat dengan orang, duduk serumah macam ni, kat memek kita kata akan terbaulah busuk najis kita. Dan orang panggil bunyi najis kita duk keluar puas ke bunyi. Sebab tu dengan keadaan begini kita kena jagalah. Jadi lagu mana cara kita nak jaga? Masuk tandah tu kita buka air tu. Jadi bila kata keluarnya najis, maaf kita sebut bila keluarnya najis tu tak bunyilah sebab kita nak buka pilih pahit. Tu di antara cara tak sewi bunyi najis saat ni tu duk keluar. Yang keduanya tak sewi bau busuk. Kita gunakan sabun. Gunakan sabun biar orang panggil dapat orang panggil hindar daripada busuknya bersangatan masa kita duk qada hajat tadi.
Ni semua nak jaga orang, dia nak jaga kita. Nak jaga orang supaya orang ni tak tersakiti dengan bau busuk atau bunyi hak tak molek. Dia nak jaga kita ni maruah kita saat ni. Ni. Tu kena pandai, tak ada tanda. Ketujuh, menjauhi daripada mata manusia, duduk jauh-jauh. Nak qada hajat ni. Kedelapan, menutup diri daripada penglihatan segala mata orang dengan suatu yang tinggi. Ni tak heran dah lah ninya. Ni memang tertutup rapat dah tanda saat ni tu. Orang tak nampak dah. Dengan sesuatu yang tinggi sekira-kira 16 jari. Jikalau dengan kaki baju sekali pun 16 jari ke atas. Tak tinggi dia saat ni tu. Asal kata tertutup hak kita duduk bawah ni. Sebab tu di antara lain masa kita nak pergi qada hajat tu, kain ni kita tak terus akad banyak. Kain ni masa kita nak pergi qada hajat, kita akad sikit. Bila kita nak turun saat ni baru kita akad habis kain. Nak qada hajat. Tu ada semua dalam kitab tu. Ulama-ulama sebut. Itulah orang kata. Laulal ulama lakana naskal bahaim. Kalau tidaklah kerana alim ulama ni, manusia ni jadi serupa binatang. Mana tak reti. Tak reti ko basuh berok, ko qada hajat, air pun tak kena berapa. Muncullah ada ulama jadi manusia ni jadi orang, tak jadi binatang. Bahkan nak jadi termulia lebih pada mereka. Muncul sebab ulama. Sebab tu kita kata orang hok belajar 3-4 tahun baru jangan duk gaduh kata kau anik ulama. Ni. Lah ni sebut nama anik ulama pun tak si nak muliakan. Tak si Imam Syafi'i tak sebut dah imamnya. Kata Syafi'i, tak sedap kata. Kalau orang dulu dia cermat, orang dululah, kita pun sama ya, kita orang sekarang ni. Tapi tak ada niat lah kita kata nak merendah, cuma perkataan kita jadi kurang dah lah. Orang dulu katanya Imam Asy-Syafi'i sebutnya pun comel, rahimahullahu ta'ala, dengan doa pula, qala Imam Al-Bukhari. Orang lah ni tak gitu. Orang lah ni kalau dia kata, ni kata Syafi'i. Lepas tu Syafi'i ni ingat dah, tak maksum dia. Mungkin saja buat salah, mungkin saja berdosa, dia bukan Nabi. Tok guru duk mengajar pun boleh kira. Anak murid kau teruk lah. Sebab tu kita saat ni tu ilmu kita tak banyak mana dah. Amal pun tak ada langsung, tak payah kata sikit lah, tak ada langsung. Mudah kata begitu ya. Amal pun tak ada. Ilmu pun tak banyak. Ikhlas tak tahu mana. Lepas tu gapo lagi dah tersisa di kita. Kalau alim ulama pun kita tak sinak hormati, kita tak sinak cermat pada perkataan. Kalau kita sebut nama Sultan Tok Agung, cermat. Tak. Setengah orang kata, "Hei ustaz, kita bahasa Kelantan kita ni piing je lah." Kata email piing, muka kita Kelantan kan kecek gitu, ambil belakang-belakang. Kalau kita sebut nama Sultan, sebut nama begitu juga ke? Kalau kita sebut nama gitu juga, selekeh. Nama Sultan, Sultan Muhammad. Tak, sebut comel gitu. Ada kata Sultan Mak kita, ada kata gitu. Tak ada. Lepas tu kok ulama dia dah kata gitu. Kalau demo kecek, kalau Sultan pun demo sebut nama belakang gitu boleh, berani. Tak, muka dah memang bahasa Kelantan. Kalau begitu tak apa nak sebut gitu kat alim ulama. Ni tiba tanya nama alim ulama, kata PI. Ni kita orang Kelantan kan, kata PI yang sedap dia nya. Nak cover pula dengan hak dia duk sebut gitu. Atau tiba kata bertitah tuanku, Sultan Muhammad yang kelima. Comel pula sebut nama sultan. Tu orang kita learning. Hak tu hak agama dah tu, bukan duk kecek orang tak mengaji, orang duduk orang pan kedai kopi dah. Hak kita sebut ni orang agama dah. Cara begitu dengan alim ulama. Orang hak tak ngaji agama, hak tak kenal agama, tak tahulah. Itu boleh kita nampak dah. Boleh nampak dah setara mana cara pengajian kita ni benar atau tak benar.
Ni boleh tengok dah. Moga londok sibuk ke pengajian kan. Universiti tu, universiti ni ada. Boleh tengok orang hok belakang-belakang ni bila lepas mengaji lagu mana cara mereka dengan alim ulama. Gitu ni. Baik, sesal situ. Menutup diri daripada penglihatan. Kesembilan, membaca tak kala hendak masuk jamban itu. Baca apa? Ni makruf dah juga. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ni minta jauh daripada setan jatuh, setan betina. Hak tu sebelum masuk lah. Maksud kata duduk luar tu, masa nak masuk, nak lakah kaki kiri tu, sebelum pada kita masuk tu, baca bismillah luar tandah lah. Jangan baca dalam tandah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Baru masuk kaki kiri. Ke-10, tak kalau sudah keluar dari jamban, tandah lah. Takut ada demo orang luar tak faham jamban ni gapo. Sunat membaca ghufranaka. Masa kita keluar saat ni dengan kaki kanan duduk luar, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Kita puji Allah. Apa? Keampunanmu ya Allah. Segala puji bagimu, yang mana menghilangkan bagi kita saat ni tu, orang panggil benda hok menyakiti dan mengafiatkan kita. Jadi sebab kita boleh keluar najis ni mujur, terima kasih ke Tuhan. Kalau kita tak boleh nak keluar, hang susah kitanya. Nak kena tebuk lubang lah, nak kena gantung sokmo bawa orang panggil pek najis saat ni tu, bekas najis saat ni tu. Jadi susah. Nak kecing, nak berak pun susah. Ni mujur Allah Ta'ala memudahkan kita. Orang panggil boleh lagi keluar supaya dengan biasa. Ada setengah orang tak boleh nak keluar najis, melik lah, macam-macam. Nak kena makan go tu, nak makan go ni, lupa nak minta dengan Tuhan. Bermula qada hajat itu makruh. Makruh itu sesat bab sunat ni. Jadi maksud kata qada hajat ni ada hak sunat, maksud kata perbuatan-perbuatan hak sunat. Ada hak makruh dan ada hak haram. Bermula qada hajat yang makruh itu 11. Mana? 11 perkara. Pertama, pada air yang tenang. Makruh kita hidup berak, hidup kecing pada tempat-tempat air hak tenang. Ada air tenang maksudnya air hak tak ada berlari lah. Dan pada air yang sedikit yang mengalirnya, air itu mengalir tapi air itu sedikit, makruh juga kita duduk kecing, duduk berak situ. Orang tempat orang duduk mandi pun jangan duduk kecing, duduk berak lah. Kecing kau tempat jerai line kau apa semua, tu nyanyi kau orang lah. Ya gini, ya hukum kita nak buat tak buat ni guana. Kalau orang buat kita ambil gitulah hukumnya. Kalau orang buat kita tak pegang dia buat gini kawan. Kita punya buat gitulah kau orang. Alah kau orang saja tak pegang dia buat gini kawan. Yang kita buat gitu kau orang lain. Ni kita buat gitu kau orang lain. Tiba kena kau kita, demo buat gini kau kawan. Kedua pada lubang tanah. Ni kita sebut tadi. Jangan duk kecing, duk berak di kawasan-kawasan lubang tanah, sebab kemungkinan ada binatang-binatang dalam tu. Ketiga, beraman-aman di dalam tempat qada hajat. Maksudnya gapo? Duk temenung, duk berehat di tempat qada hajat. Supaya orang kita ni lah hidup isap rokok. Ya hidup isap rokok tempat orang duk qada hajat. Alah lah. Ini tak ada kerja. Ya panggil. Ya boleh tahan bang busuk tempat tu. Kalau kita lah tak boleh nak tahan tempat begitu. Tu nampak benda tak molek tu di kita. Nampak benda tak molek. Dia boleh kenal dah rokok ni molek tak molek. Kalau orang ada isap tanah tak ada seragam hacir dah tu. Ya kalau benda molek tak boleh duduk tempat molek. Ya kalau kata benda molek tak boleh duduk tempat tak molek. Ya kalau benda tak molek duduk tempat tak molek, ayam masuk. Tak.
Isap rokok tanah boleh ke tak? Boleh. Maksud kata sama-sama tak molek. Tak payah lah. Ketiga, beraman-aman di dalam tempat qada hajat. Tempat qada hajat kita duduk berehat, duduk termenung situ jangan. Lainlah kalau kita jenis melik kau gapo nak keluar najis tu susah tu nak buat mana. Jadi kalau katalah kita saat ni tu betul-betul dah terasa nak keluar kecing ke berok ke apa, barulah kita pergi masuk tandas. Buat gitu ni. Beraman-aman di dalam tempat qada hajat. Tu ketiga. Keempat, bermain-main tangan. Duk qada hajat duk main tangan. Kalau isap rokok lebih lagi lah. Ni. Kelima, memandai kepada kiblatnya masa duk qada hajat, tak molek. Dan memandang kepada najis yang keluar. Dia duk tengok gapo najis kita duk keluarnya. Benda tak molek. Ni pokok pakai motivasi dah ambil benda ni. Kalau kita nak otak kita ni pikak hebat dan sebagainya lah. Maka jangan duk tengok benda-benda hok tak molek. Apa ni? Ni ada saja orang kita duk gurau dengan benda-benda najis gini. Allah, kotor. Ni. Ada kadang-kadang atas mesih lah. Atas mesih benda-benda tak comel. Kok wasak. Umpamanya. Jadi di situ kita boleh tengok dah setara mana orang kita ni lagu mana kita ni kalau benda-benda gitu kita duk buat gurau, kotorlah kita ni jenis orang kotor lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau juga dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bergurau benda-benda hak tak comel begitu. Tak. Lepas kata nak kira dengan hak Nabi. Lepas tu siapa dia lagi kita nak kiranya? Kita nak contoh dengan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja hak kita buat ni kita pelago dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kena. Ni boleh lagi jawab nak kira dengan hak Nabi memang dak. Kita kena usaha ke contoh. Qudwah tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan memandang kepada najis keluar. Keenam, seling berkata-kata. Seling ni sengajalah, sengeling. Sengaja berkata-kata yang tiada berhajat sangat. Kalau benda hak tak ada hajat tak payah nak kecek lah tandas. Ni kadang-kadang dua orang masuk tandas tu. Ni saing dia masuk tandas sebelah, dia masuk tandas likning. Duk buah pula. Dalam tandas. Tak comel lah. Jadi tandas tu bukan tempat nak buah. Kecuali ada binatang, benda bahaya, kita nak maklum ke orang luar tu lain. Ada ular kau umpama. Tu tak apa. Ni. Jangan buat warak tak kecek, tak ada tegur orang luar. Tu bahaya pula, tu orang panggil berjuruh tak tepat. Ni, kena tengok keadaan lah benda tu keperluan ke tak keperluan. Ketujuh, telang makan akal sesuatu makanan, duk telang makanan. Jadi kalau kita nak masuk tandas, biar kita ni sesah dulu makan, baru masuk dalam tandas. Ni kalau jamu nasi dalam tu pula kohor teruk. Tak? Tak boleh. Tak tahulah kalau ada orang gamuk buat benda gitu. Hak nak telan ni makan duk punya dah tu, telan dulu baru masuk. Kedelapan, memandang-mandang ke kanan atau ke kiri. Tak berapa nak molek juga weh. Ni atau ke atas masa duk qada hajat, duk tengok kanan, duk tengok kiri, duk tengok atas, duk tengok bawah. Tu lebih lagi lah tak comel. Ni duk tengok najis duk keluar lagi tak comel. Lepas tu tak payah duk tengok kanan tengok kiri apa duk gitu je lah. Keluar najis cepat-cepat ni. Kerana tempat tu tempat tak comel untuk kita nak duduk bersahaja gitu, bukan tempat dia. Orang comel dia tak nak duduk tempat tak comel. Orang tak comel yang duduk tempat tak comel lama-lama ni. Tu kita boleh tengok dah setara mana kita tu. Comel ke tak comel ke, sederhana ke. Ni. Kesembilan, menghadap matahari ataupun pada bulan. Tak boleh. Makruh. Kesepuluh, membelakangkan dia matahari atau bulan. Kesebelah, menghadap angin. Menghadap angin duk tiup. Angin duk tiup, kita kecing umpama katakanlah. Kalau berdiri kohorlah orang panggil ternajis.
kaki kita, sebab bila angin mari dia tiup kena air najis ni kepada kaki kita. Tak boleh. Ke-9 tak molek. Tak boleh tak molek samalah tu. Ke-11 mengadap angin, istimewa pula pada angin yang keras, angin kuat, iaitu terlebih sangat makruhnya. Kalau hak angin sepoi-sepoi hak biasa pun tak molek dah, kita dak hadap, sebab dia akan tolak najis mari pada badan kita. Apatah lagi kalau angin tu angin yang kuat. Bermula qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula haram pada qada hajat itu 10 perkara. Hok makruh 11, hok haram 10. Pertama, menghadap kiblat, hadap ke kiblat. Haram. Saat ni dia kata makruh kita hadap ke kiblat. Saat ni tu hak tu kalau tempat ni istimewa khusus pada tempat hak kita nak buat qada hajat tertutup. Tu tak, hak tu orang panggil makruh. Tapi kalau kata tempat tu terbuka, tak ada tempat orang panggil khusus untuk qada ke hajat, dalam keadaan tidak tertutup, kita kita hadap ke kiblat, maka haram. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, membelakangkan, yakni kiblat. Haram. Kecuali disebutkan kalau tempat tu khusus bagi qada hajat, maka taklah siapa tangguh haram. Seeloknya tak payahlah. Seeloknya awal-awal lagi kita hindar ke selalu. Orang buat tandas ni gak, kalau orang tu jenis orang Islam gak, dia elok dah selalu daripada hadap pada arah kiblat. Ketiga, membawa sesuatu yang tersurat Quran atau hadis atau kitab, atau sesuatu yang tersurat nama Allah atau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nama malaikat, atau nama anbiya alaihi wasallam, atau barang sebagainya hok mulia-mulia. Haram dia buat masuk dari tandas. Tak boleh ni. Buat masuk Quran lagi pula, lagilah tak boleh. Kecuali darurat. Darurat tu adalah disebut beberapa keadaan darurat hak dibenarkan, hak disebut dari kitabnya. Dan kita pun soal jawab tu ada situ. Rasanya ada hak berkaitan nak buat masuk Quran ataupun sesuatu kitab dalam tandas ni, ada keadaan-keadaan dia. Cara umumnya kita kata haram lah, tak boleh, sebab benda tu benda mulia. Keempat, membaca seperti yang tersebut itu. Mana? Giduk baca Quran, giduk baca hadis lain tandah. Tak ada kijik. Kelima, di atas makanan jikalau tulang yang tiada dimakan orang sekalipun. Kelima ni. Kelima, kita qada hajat di atas makan ni. Jikalau tulang yang tiada dimakan orang sekalipun, tak boleh. Tulang, sebab benda tu ada benda lain hendak makan. Keenam, sebab tu nak istinja dengan tulang pun tak boleh. Makanan jin. Keenam, pada tempat orang yang mengajar ilmu Allah Ta'ala, giduk berok kecing tempat tu, tak boleh nah. Dia ada tempat kita kata tempat orang duduk berteduh tu pun makruh. Tapi kalau katakanlah tak ada cara lain kita nak hindar ke tempat saat ni tu daripada orang buat maksiat, kecuali dengan duk buang najis, buang. Kalau tak ada cara lain, sebab maksiat tu lebih besar. Ketujuh, pada hampir masjid, dekat-dekat dengan masjid. Masuk katanya kawasan masjid, kawasan hok tempat orang buat ibadat, haram dalam tandas dia tu tak ada dah, tak apa. Atau surau atau rumah orang alim, haram geduk kecing berok dalam tu. Tandas tu tak apa. Kedalapan pada kubur atau pada jalan raya, tak boleh lah tu, menyakiti ke orang. Kubur pun samalah. Sebab tu nak lakuh perkuburan tak boleh. Supaya kita lakuh orang hidup. Selagi mana tak hacurnya mayat dalam tu, lagi itulah kita kena mulia.
Sebab tu kalau kubur lama-lama tu tak apa. Tapi nak cermat kat jangan, sebab bimbang takut kata ahli kubur tu orang yang dimuliakan oleh Allah Taala, jasadnya tak dihancurkan. Maka jangan dok laku. Sebab memuliakan orang yang telah mati tu sama dengan hukumnya kita memuliakan orang hidup. Ini wajib kena memuliakan orang. Kesembilan, pada perhentian orang berjalan. Ada wakah-wakah. Sini kata harai, duk berak situ. Supaya tak dilah, kecuali kalau ada benda-benda aridi, benda hak lain. Dilakukan maksiat tempat tersebut, kita hina pun tak leh dah, kecuali kita letak najis situ. Tu saja cara umpamanya tak apa. Tak sebab benda lain. Benda maksiat tu besar lagi. Orang duk berzina ke, waliyadzubillah. Ke-10, pada pohon kayu yang dimakan akar buahannya pada masa ia berbuah. Di sini dia kata haram. Tak apalah. Benda-benda gini nak banyaklah. Nak berlaku khilaf ulamanya. Cuma kita tahunya tepat-tepat hak tak moleknya begitulah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, pada menyatakan bersuci itu wajib daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, iaitu yang basah dan yang tiada basah. Wallahu a'lam. Situlah. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولئك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم.